الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات وخصوصا إلى روح الإمام الغزالي رحمه الله وإلى روح الحبيب سالم ابن عبد الله ابن عمر الشاطري رحمه الله وإلى الحبيب زين بن إبراهيم بن سميد حفظه الله وإلى صاحب هذا الكتاب السيد محمد أمين بن أدروس. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah kita jumpa lagi dan nanti Kak Ajah Salwa dan Ustazah Nur Hafizah Musa nanti tolong sampaikan salam saya pada Kiai A.A. Jim. Macam mana sebutnya? A.A. ke A.Jim gitu nak? A.A. Jim. Saya secara peribadi belum jumpa dengan beliau. Umrah kami bulan 12 baru ni. Waktu minum ke waktu makan? Minum pagi. Isteri saya, zaujah saya tengok kelibat A.A. Jim. Kiai A.A. Jim di hotel tu ya. Jadi dia bagi tahu lah, abang, A.A. Jim lah. Saya tengah makan roti yang sedap ketika tu. Tahu je lah maksud sedap tu tadi. Jadi saya teralfa sebentar. Jadi tengah sebab jam roti tu nak jatuh, saya kena ni semua. A.A. Jim katanya memang beliau. Apabila dia perasan ada orang tahu dengan beliau, dia tarik yang ni dia. Kan serban dia panjang sini kan. Dia tarik, dia tutup muka macam ni. Saya sendiri mengagumi beliau. Dan saya kalau hati saya keras-keras sangat, payah nak menangis, sembahyang malam pun payah nak menangis, ni cerita peribadi je, saya akan buka YouTube dan dengar doa beliau. Jarang saya tak menangis. Kerana beliau doanya lain macam lah. Doanya dalam bahasa Melayu je, intro dalam bahasa Arab lah. Tapi pemilihan kata-katanya itu dan cara pujiannya itu memang lepas menangis tu, saya tak tahulah orang lain lepas menangis relax sekejap kan, cuba buat benda lain, sekali lagi nak tengok diri ni, menangis tak? Memang menangis lagi. Itu pendapat, itu pengalaman saya yang keras hati ni lah. Yang tuan-tuan, puan-puan, datuk datin itu lagi cepat menangis, Masya Allah. Itu. Jadi, saya tidak boleh lupa jasa beliau ini. Kerana dari segi hati memang beliau Masya Allah. Perkataan-perkataan beliau pun, perkataan yang berbentuk kesufian banyak. Walaupun dari segi hukum hakam, beliau jarang berbicara benda itu. Tetapi dari segi motivasi hati, sebab itu beliau ada manajem qalbu tu. Beliau sangat bagus sekali. Sampai sekarang, kalau saya payah nak menangis, saya akan buka video beliau tentang doa, cara berdoa. Beliau selalunya lepas majlis, dia akan doa lah. Jarang tak menangis.
Itulah sebab itu saya memang ingin juga ni Kak Azan nak jumpa dengan beliau. Maksudnya nak bersalam sebab beliau antara orang yang berjasa dalam hidup kita, sebab bukan senang nak menangis ni. Kecuali orang yang memang hatinya lembut begitu. Jadi itu yang saya suka tadi bila Kak Sahajah dengan Ustazah nak pergi ke situ, moleklah jumpa orang-orang yang saleh begitu dan belajar macam mana dia buat satu madrasah ataupun pondok yang cukup katanya di situ kan Kak Jah, dengan siaran radionya, siaran TV-nya, dengan subhanallah, saya mengagumi beliau sebab untuk dikatakan ustaz yang solid macam biasa tu, saya merasakan beliau barangkali Allah bagi kelebihan dari segi motivational talk, dari segi hati ni luar biasa beliau. Sebab tu kalau baca Quran apa semua, beliau akan ditemani oleh ustaz-ustaz lain untuk membaca Quran, tapi beliau akan huraikan Quran itu. Subhanallah. Beliau ada datang di Malaysia ni. Ada dalam rancangan TV pun ada juga. Tapi saya sering bercerita-cerita lah Kak Ajah Salwa, biar orang yang jemput beliau tu memang orang yang nak mengaji. Macam jemaah ni lah, jemaah Kak Ajah ni. Maksudnya menjemput beliau itu memang akan digunakan sepenuhnya dalam majlis-majlis pengajian. Maksud saya saya pun tak tahu niat-niat lain tu, saya tak tahu tapi orang sebegitu kena gunakan sepenuh masanya biar bersama dengan masyarakat. Itu yang sepatutnya. Sebab kadang-kadang ada juga orang yang jemput kadang-kadang dengan tujuan-tujuan lain lah, tanpa kita ketahui, kita tak tahu. Tapi ini sekadar rasa hati sahaja. Sebab ulama itu harus kita ingat, ulama itu milik umat. Ulama itu milik umat. Sebab itu bila dijemput, biar dia bersama dengan umat. Buat program dekat sini, masjid ini, masjid itu. Gitu ya. Baik. Buku ini buku terbaru saya, tapi saya akan cerita nanti 15 minit sebelum tamat pengajian kita. Sebab kita nak fokus mengaji kitab ni dulu. Jadi, ini memang saya akan baca, tapi jangan kita fokus kitab ni dulu. Nanti dalam setengah jam, nanti saya akan bagi tahu kenapa setiap seorang bukan harus tapi wajib memilikinya. Dan bukan satu tapi dua. Sebab satu untuk dia, satu untuk suami dia kat rumah. Kalau ada mak ayah, 4. Kalau ada anak 4, 8. No, ini not the matter of saying, but I will tell you something that is very, very true. Saya menulis beberapa kitab, tidak salah saya sebut, ni antara kitab yang paling dekat dengan hati saya. Dulu kitab Misbahud Duja, sebab dia kitab yang ilmiah, sebab tu dekat dengan hati saya. Ini tak pernah saya membuat hati saya nak, bergelojak hati saya nak tengok buku ni, tak pernah. Ini di penerbit bagi tahu saya habis cetakan ni selesai, maksudnya akan sampai ke pejabat hari Jumaat. Tiba-tiba semalam, ya Allah, waktu tu kami dua dalam kereta. Kalaulah saya di luar, saya akan sujud syukur tu. Tapi dalam kereta takkan nak pulak kepala kan. Jadi kenapa? Sebab buku ni bukan senang disusun. Ramai orang yang menyusun dia, tapi saya akan verify pada setiap yang saya tulis itu betul barisnya, sedaya upaya saya, kemudian cara pengamalannya. Sebab itu nanti akan tuan-tuan lihat buku ni detail. Contohnya amalan solat sunat sebelum Zuhur. Kalau 2 rakaat tu macam mana? Kalau 4 rakaat tu macam mana? Apa surah yang dibaca? Sama juga untuk solat Isya 4 rakaat. Rawatib ini qabliyah, ba'diyah lengkap di sini ni. Even sembahyang tahajud, sembahyang tasbih, sembahyang taubah, sembahyang hajat, sembahyang istikharah lengkap dekat sini ni. Sehingga saya nak, dalam hati saya bila nak buat buku ni, saya nak cukuplah buku ni untuk dibawa ke mana-mana sampai lunyai.
sampai lunyai. Maksudnya selalu dibuka, jangan cium bau saja. Buka dan diamalkan. Nah, nanti nak berwuduk nanti every single step dekat sini ni. Saya akan tunjukkan, bukan cakap kosong saja. Sekejap lagi, lepas dalam setengah jam ataupun 20 minit sebelum nak habis. Supaya apa hadirin? Memang saya niat, ya Allah, saya nak jadikan ini amal jariah saya. Saya nak semua orang beramal dengan ini. Biar saya payah merujuk buku-buku amalan. Bukan senang buat buku amalan ni hadirin. Kalau kata nak terbitkan buku, senang je. Catat-catat dengan internet tu banyak. Buat, okey, cetak, cukup. Tak, saya tidak begitu. Saya sangat rigid dalam buat buku ni. Sehingga baris saya akan cek. Walaupun dah siap lama, saya akan cek satu-satu. Yang perlu saya buang, saya buang. Nah, niat saya apa? Niat saya susun buku ni untuk saya beramal. Sebab tu buku saya mudah-mudah. Sebab saya ni orang yang malas beramal. Jadi saya susun buku macam ni, tiba-tiba ada orang nak juga dikongsikan. Why not? Mereka kata. So saya pun khair insyaAllah. Itu yang saya buat ini. Sehingga nanti cukup buku ni. Solat hajat, ada caranya, ada bacaannya, ada doanya kat sini. Siap dengan translation. Sebab tu buku ni insyaAllah mahal. Nanti bila dah beli nanti, cover elok-elok dengan plastik. Supaya dia tidak lunyai. Sebab saya pernah tengok buku amalan orang soleh saya tu, saya pernah tengok lunyai. Seorang lelaki di Sarawak, seorang di Subang Jaya. Tak. Ada seorang tu memang di Sarawak. Ya Allah. Jadi biru buku ni. Mungkin dia buat catatan kot. Kemudian kena air kembang. Masya Allah. Jadi yang seorang tu mungkin dia lupa nak buat. Dia rajin membaca. Itu maksudnya dia rajin membaca. Rajin beramal juga. Tapi buku ni kalau rajin dia amal, eloklah pakai plastik tu. Barulah kita ni Saya akan kongsikan nanti kenapa 40 hadis. Kenapa tidak lain. Kenapa amalan yang sedikit pahala berganda? Kenapa? Sedikit tadi saya dah sebutkan. Kerana malas orang tu beramal. Dia cari amal yang sikit tapi banyak pahalanya. Siapa orang itu? Saya lah tuan-tuan. Tak, tuan-tuan rajin beramal. Kalau saya pun yang malas beramal pun boleh buat sikit-sikit macam ni, tuan-tuan lagi lah. Itu maksud saya. InsyaAllah lepas ni kita akan kongsikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jam sana tu betul ke Kak Aja? Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kat mana kita berhenti hari tu? Muka surat 46. Tajuknya apa Kak Aja? 46. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara adab-adab. Tajuk apa kita? Mimpi buruk. Mimpi buruk. Masih bermimpi lagi kita ni. Lamanya. Pasal umrah. Oh, I see. Special edition. Bismillahirrahmanirrahim. Tak habis lagi mimpi buruk kita ni. Ya Allah. Adab ketika bermimpi baik atau buruk? Sudah mimpi baik, sudah kan? Mimpi buruk 46. Pukul lama 45. Nombor? B, di antara adab-adab ketika bermimpi buruk. Yang itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita laju ya. Sebab baru mimpi baru kita ni. Orang lain dah jauh dah ni. Dah pakai sleeper, dah ziarah orang sakit. Ini baru bermimpi, tak bangun-bangun lagi kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullah.
kerana beliau masih hidup. Sama juga baca buku ni nanti dengan anak-anak, katalah anak dalam usrah, kalau seorang baca, bacalah ini dulu ya. Qalal musannifu, berkatalah pengarang, kalau kerana baca buku saya, hafizahullah, mudah-mudahan Allah menjaganya. Jangan pula baca rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati rohnya. Nanti roh saya main dalam tidur. Saya tak meninggal lagi. Jangan baca rahimahullah tapi hafizahullah. Kalau rahimahullah, pengarang tu sudah meninggal. Di antara adab-adab ketika bermimpi buruk, macam-macamlah mimpi buruk ni dikejar oleh hantu, patuk oleh ular. Patuk ular ni ada dua ya. Satu, tanda yang baik. Katanya ada orang datang meminang. Tapi kalau kita dah bercicit 6, di patuk ular, besar-besar pula ular tu, tak boleh. Kita dah beranak 6, di patuk ular, ular sebesar leher unta, 7 ekor pula tu mematuk. Janganlah dianggap lagi ada orang datang meminang. Mungkin boleh kita fikir perkara yang kurang elok lah. Kata ulama, kalau kita selalu mimpi binatang, selalu sangat, maka hendaklah kita cuba ingat apa binatang itu dan berapa ekor binatang itu. Kalau dia melibatkan jin umpamanya, itu bermakna berapa ekor jin ada dalam badan tu. Kalau 3 ekor, semua tiga lah tu. Supaya senang orang nanti yang merawat, dia akan bolehlah tahu lah. Tapi tak semestinya janganlah balik lepas ni mimpi terus benda tak elok, jangan. Kadang-kadang tu mainan tidur juga. Para ulama menjelaskan bahawa mimpi yang buruk adalah dari syaitan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya salihatu minallah. Mimpi baik adalah datang daripada Allah. Wal hulmu minasyaitan, mimpi buruk daripada syaitan. Qala Abu Salamah, Imam Abu Salamah berkata, in kuntu la ara ar-ru'ya min hiya athqalu alayya minal jabal. Sesungguhnya aku melihat mimpi buruk, yang mana mimpi tersebut dalam fikiranku lebih berat daripada gunung. Susah hati kita sampai tertekan perasaan seolah-olah lebih berat daripada gunung. Falamma sami'tu hadzal hadis, ketika aku mendengar hadis ni, sebab Nabi kata mimpi buruk daripada syaitan, fama kuntu ubalihi, ya ana tak kisahlah mimpi apa pun, because itu adalah mainan syaitan, bukan semestinya betul mainan. Sebab kadang-kadang susah hati kita oleh kerana mainan syaitan, is okay, lagu tu. Tapi kalau mimpi sokmo setiap 7 malam tu, 6 malam mesti mimpi tu, yang tu kena jaga-jaga jugalah. Do not take it for granted. Paling kurang tanya dengan orang yang tahu bab-bab makhluk-makhluk halus ni. Jangan pergi jumpa bomoh, jangan sekali-kali. Pergilah jumpa dengan ustaz-ustazah yang pandai ilmu perubatan Islam. Bomoh never ever. Sebab Nabi sebut, man ata kahinan aw arrafa, siapa yang jumpa dengan bomoh ataupun jumpa orang yang pandai ilmu tembung nasib ni, fasadaqa bima qal, and he believe what he said, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur. Faqad kadzdzaba, maka dia telah mengingkari kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi. Bahaya ni, takut-takut amalan tak diterima oleh Allah. Jangan. Alternatif kita banyak. First, saya selalu ingat begini dengan orang yang sakit-sakit ni. Janganlah negative minded dahulu. Bila sakit apa-apa tu, pergilah jumpa dengan doktor dulu. Kawan-kawan kan kita banyak doktor, paling kurang pharmacist, paling kurang. Jangan terus ke arah tu dulu. Ni mesti orang buat ni, jangan. Biarlah doktor tu dengan ilmu kedoktoran dia. I tak boleh nak detect lah, it's okay. Sebab memang itulah ilmu. Manusia itu ada limitation. Go to the next, go yang lebih pakar. Sampai mereka surrender. I do surrender.
Tak tahu. Waktu tu silakan untuk jumpa dengan orang-orang yang ada ilmu perubatan Islam itu. Jangan terus pergi, ya Allah. Saya sebut benda ni kerana telah berlaku juga pengalaman dalam hidup saya, ya. Pakcik saya yang saya sangat kasihi. Beliau ini sangat menjaga solat dan sangat menjaga baca surahnya waktu pagi. Sampai saya hafal surah tu sebab waktu kecil selalu bangun lambat tidur. Ataupun lepas solat subuh tidur. Beliau tak tidur. Beliau akan baca surah Yasin, surah As-Sajdah, surah Ad-Dukhan dengan surah Al-Mulk 4 tu. Sampai saya hafal. Tidur boleh hafal. Cuba bayangkan. Tidur sambil-sambil dengar. Orang yang sangat baik, sampai orang kampung kami panggil, beliau ini adalah ahli syurga. Beliau tak pernah mengata orang-orangnya, ya. Beliau kena stroke. Waktu nak berwuduk, waktu nak solat zuhur tu, kena stroke. Dia selalu mengadu sakit dada, tapi dia ni tak nak pergi hospital. Kita orang kampung manalah tahu sangat, takut perubatan tinggi, takut kena tahan, paling takut kena tahan dekat hospital. Sebab kita dah biasa main dengan ayam, lembu semua tu kan. Tiba-tiba ditahan di hospital, takkah ini menyakitkan jiwa dan sanubari? So, saya selalu masa kecil tu saya selalu tengok dia macam ni. Sakit dada macam ni, dia selalu tahan macam ni, dan dia akan baring sekejap sambil tertidur. Lepas tidur tu hilanglah betul. Waktu saya di belajar dulu di matrik, beliau kena itulah yang bawa sampai dia meninggal dunia. Tapi waktu kena tu nak cerita macam ni lah. Waktu kena tu tak terus dibawa ke hospital sebab mendengar nasihat orang tua tadi tu. Kita ubat dulu, tengok scan dulu apa semua. Diambillah orang yang pandai scan tu, katanya dari kampung yang agak jauh. Ini ada lembaga ni, kata orang tu. Ditahanlah pakcik saya tu semalam. Daripada pagi tu sampai malam, dah agak macam nak teruk sikit, barulah bawa ke hospital esok hari. Dah dimarah-marah oleh doktor. Doktor kata dalam ilmu perubatan dia kena stroke. Kalaulah di awal tadi semalam kena terus bawa, insya-Allah lah kalau ikut ilmu perubatan boleh lagi boleh diselamatkan lah. Sekarang darah tu dah naik ke otak dah. Kan dah kurang sikitnya pun, ya. Sampai adalah ilmu perubatan tu, ya Allah. Akhirnya bawa umur lah sampai 23 hari kalau tak silap saya. Begitu. Jadi terlalu sangat percaya dengan benda macam ni, walhal kita tak tahu asbab. Kita pula jangan pula menidakkan, ya. Jangan pula menidakkan asbabnya tadi tu. Kita dengan ilmu yang zahir dahulu. Surrender baru kita begitu. Tapi at the same time kita bawa ke hospital juga, bawa kanan juga, boleh, tak masalah. Cuma janganlah terus berfikiran yang tak elok. Walau demam je pun, ini dibuat oleh orang, disantau oleh orang, Masya Allah. Saya bukan menidakkan ini, hadirin. Saya pun ada juga bagi petua-petua kalau kena santau atau kena apa ni. Tetapi jangan percaya situ terus. Nanti kita jadi down kita nanti. Walhal, kulit gatal-gatal. Gatal-gatal. Jangan-jangan ada orang buat. Walhal letak Mopiko baik. Mopiko, kan yang Mopiko tu kan. Masya Allah. Itu hadirin, ya. Tanpa kita menidakkan keterlibatan benda halus tu. Be positive in your life. Ini tak terus jadi down dia nanti, ya Allah. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata sahabat ni tadi, aku tak risau dah. Because ini permainan syaitan. Bila permainan, that is not real permainan. Kan bertumbuk-tumbuk permainan. Lepas tu kawan baik balik. Yang namanya permainan. Tim A lawan tim B memang nak final ni bersungguh-sungguh. Tapi lepas tu sama-sama balik.
dalam bilik persalinan, tukar baju lagi, autograph lagi. Masya Allah. Itu namanya permainan. That is not real. Di antara adab-adab ketika bermimpi buruk. Bermimpi buruk termasuklah hantu, termasuklah orang datang nak bunuh, termasuklah berada di tempat najis ataupun dikurung orang di dalam jamban. Tak ada tempat lain dia kurung, jamban dia kurung. Ataupun dikejar oleh katak kejar dia. Ataupun dia panjat pokok dan dia ditimpa tangga, kemudian ditimpa katak besar. Katak lagi. Baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jangan baca ta'awudz. Jangan baca itu. Ta'awudz ini adalah istilah macam basmalah untuk apa? Jangan nanti dapat dalam buku amalan. Bacalah basmalah 786 kali. Basmalah, 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 basmalah. Syukur tak kena basmilah. Kan mengamuk lagi isteri nanti. Basmalah ni stands for Bismillahirrahmanirrahim. Tahmid. Tahmid sama dengan hamdalah. Alhamdulillah. Tasbih. Takbir. Tahlil. Hauqalah. Hayyalatain. Siapa yang dapat jawab, saya hadiahkan buku saya ni. Hayyalatain. Siapa yang dapat jawab, tak kira lelaki perempuan, ustazah jangan jawab. Jangan jawab. Saya akan bagi hadiah ni, harganya RM15 ni. Saya akan bagi ni, dan siapa yang dapat, saya akan tanya soalan yang susah pada orang yang dapat tu. Kalau dia tak dapat jawab, hantar balik ke saya. Okey, jawab dulu, ambil dulu. Hayyalatain. Saya dah dengar tadi tu. Bukan? Yahya ke bukan? Itu hauqalah. Kalau hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Ataupun billahil aliyil azim. Ini hayyalatain memang jarang kita buat ni. Kak Ajah. Masya Allah. Tak tepat. Saya ingat nak bagi kulit je tadi. Tak jadi. Tak. Dia mesti mula dengan hai juga. Cepat, saya hitung sampai 5 supaya selamat buku ni. 1. Clue-nya ialah whenever you wanna go to the most. Sila Kak Ajah punya. Tapi sekejap lagi saya akan tanya soalan yang susah. Saya tak nak orang lain jawab, Kak Ajah jawab. Siapa yang tak dapat jawab, return it back to me. Mohon maaf ya, sebab ada buku tu tak tahu nak bagi dengan siapa. Jadi itulah dengan cara begitulah. Hayya 'alatain ni maksudnya hayya 'alas salah. Yang kedua, hayya 'alal falah. Sebab tu hayya tu alas gitu, hayya 'alatain. Begitu syarahnya. Naam. Allahumma inni a'udzubika min syarri hadhihi ar-ru'ya. Dia tak ada situ buku baru ada translation tak Kak Ajah? Tak ada juga. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika, mohon jauh daripadamu, min syarri daripada kejahatan, hadhihi ar-ru'ya, mimpi ini. Maksudnya kita minta jauh, kalaulah mimpi itu tak elok, kita minta jauh daripada mimpi yang buruk itu.
Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ma yakrahu", jika kamu melihat mimpi yang tak elok bagi kamu, yang kamu tak suka, falyata'awwadz billahi min syarriha, maka berlindunglah kepada Allah atas keburukannya. Baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau yang tadi, Allahumma inni a'udzubika min syarri hadhihi ar-ru'ya. Boleh, dua-dua boleh. Dan wa min syarri syaitan, dan daripada keburukan syaitan, wal yatfil thalathan, dan hendaklah dia meludah 3 kali, tapi jangan keluar air, jangan keluar air ludah 3 kali sebelah kiri macam ni. Ni 3 kali. Wala yuhaddits biha ahada, jangan cerita mimpi yang buruk tadi pada sesiapa pun. Fa innaha lan tadurrahu, insya-Allah dia tidak memudaratkan orang tu. Kenapa jangan cerita ke orang? Kadang-kadang orang tu bukan dia pandai, tapi dia pandai-pandai. Kalau orang yang pandai tak apa. Orang yang pandai mimpi dia tahu tu. Tapi ada dalam masyarakat ni tak ramai orang yang pandai. Yang ramai orang yang pandai-pandai. Pandai-pandai je dia. Walhal mimpi itu mimpi elok. Saya dulu pernah mimpi. Apa? Kayap. Tahu tuan-tuan kayap? Saya sampai sekarang ada kayap kat belakang ni. Kayap tu waktu tingkatan 1 dulu. Saya mimpi kayap tu berjalan di sekeliling badan. Kalau ikut petua orang Kuching, itu tanda orang tu tak lama lagi nak meninggal, sebab dia dah keliling ni. Jadi bila saya tanya dengan mak bagi tahu, tu tandanya sebaliknya. Maksudnya tandanya kamu akan panjang umur dan selamat. Sepupu saya antara orang yang pandai buat mengobat itu. Saya bukan nak iklan ni, bukan ya. Dah tercerita nak buat macam mana kan. Memang mujarab. Bukan saya saja ni, memang diakui juga. Tetapi dia bukan pandai yang lain, tapi dia pandai ubat kayap, sangat mujarab. Saya dengar ubat kayap tu tak boleh melangkah laut. Ubat kayap dia tu. Tapi bukan benda syirik ni, tidak. Dia pernah ubat saya, dia orang yang sangat jaga solat orangnya. Dia ambil ubat tu, dia botol dia kecil. Kemudian dia letak kat sini, dibubuhkan kayap saya tu kat sini. Subhanallah, dia jadi kering dan elok sampai sekarang ni, alhamdulillah tak ada lagi. Dan katanya kepakaran beliau memang bab kayap. Kalau bab kayap tu memang mujarab beliau tu. Siapa yang ada kayap-kayap, mungkin dah lama berubat, apa salahnya? Tapi tak boleh. Ubat tu katanya tak boleh melangkah laut. Maksudnya kalau daripada Sarawak bawa kan melangkah Laut Cina Selatan. Nak kena pergi ke kampung saya. Sebab memang ramai yang pergi memang. Tapi kayap saja, yang lain tak tahu. Macam orang specialize tulang lah kan. Macam Kak Ajah yang pandai buat krema ke apa tu? Krema? Kan krema. Yang telok banyak telok. Telok, makan dengan telok lah. Tapi kalau suruh buat tom yam, dia jadi benda lain. Dia tak pandai tom yam. Tapi kalau buat krema, Masya Allah. Memang ada orang sebegitu ya. Cuma saya nak kongsi apa yang orang ajar pada saya. Tapi saya tak pernah buat dengan orang. InsyaAllah mujarab. Saya dapat ni daripada Ustaz Syahran. Dan saya rasa benda ini baik juga. Sebab benda ni untuk kebaikan juga ya. Maksudnya sanad saya bersama dengan beliau. Sanad tuan-tuan bersama dengan saya. Beliau kata begini. Orang sampai berpuluh-puluh ribu nak membuang kayap ni tadi ni. Tapi dia kata ini ayat dia ni. Orang berpuluh-puluh ribu, malah beratus ribu untuk hilangkan kayap. Walhal nak hilangkan itu ada petua dia kata.
Tulis elok-elok, jangan silap tulis ya. Satu, pakai sarang burung tanah. Sarang burung yang dibuat daripada tanah. Yang buatnya burung, bukan kita burung. Burung apa tu yang buat yang dekat rumah kita tu Kak Azah? Kalau rumah kampung selalu tu. Burung layang-layang ya. Tanah tu adalah the best tanah, the chosen one. Tanah diambil tu yang the chosen one. Kadang-kadang dia ambil ranting-ranting kan Kak Azah untuk salut tanah tu. Tanah tu bukan sebarang tu, dia kata. Memang tanah yang terpilih oleh burung layang-layang tu. Mengikut ilmu burung layang-layang lah. Kat mana dia belajar, jangan tanya saya. Ini ilham daripada Allah. Nah, burung tu, dia akan ambil tanah yang terbaik untuk buat sarang itu. Dan tak selalu dia buat. Sebab tu ni special. Nak ambil dia pun dengan cara yang penuh skill. Supaya bila dia jatuh nanti, jangan berderai. Biar dia jatuh, pandailah cara orang kampung tahulah. Boh raga ke, boh apa, net ke apa lagu mana, jangan dia jatuh berderai. Dah ambil air tu, bersihkan dulu. Lepas tu ambil sedikit, letak di dalam penumbuk tu, apa tu panggil? Lesung. Lesung, letak di dalam lesung. Jangan diletak saja, ditumbuk. Nak menumbuknya, hendaklah ambil daun semilu. Daun apa tu Kak Azah? Kalau kita daun apa tu? Semalu. Daun semalu. Ambil 14 helai daun semalu. Bukan 14 yang besar tu. Kan daun dia kecil-kecil tu kan. Daun tu nanti kalau tepuk, daun malu. Tu namanya semalu. Ambil 14 helai. Sudah? Jangan 14 yang besar-besar tu, jangan habis nanti. Kita tak guna banyak. Kita panggil apa tu? How to call that? Branches dia. Yang itu dia. Tangkai. Kalau yang satu tu kan. Itu bukan yang itu. Kita nak yang kecil-kecil tu, jangan lebih. Jangan, bukan 41 tu Zahir, 14. Bukan 41, 14. Boleh Kak Azwah? Jangan pula 114. Susah pengaji cari. 14. Caranya ialah letak daun tu bersama dengan tanah. Tadi tanah jangan banyak sangat sebab kita nak guna lain pula kan. Ambil agak-agak tanah bawah dalam tu. Daun semalu 14 helai dan dicampur dengan air zam-zam. Air zam-zam je. Air zam-zam. Jangan banyak sangat. Air zam-zam banyak dijual kat kedai tu. Ya. Jangan pula, Ustaz, air zam-zam tiruan ke ni? Susahlah hati saya. Janganlah tanya tu. InsyaAllah lah. Dia bubuh zam-zam tu eloklah tu. Setakat ni saya belum jumpa lagi lah. Di Malaysia air zam-zam yang tiruan setakat ni lah. Di Indonesia dulu saya pernah dengar. Di Malaysia insyaAllah. Ambil tu, buh kat situ, tumbuk dan. Tumbuk macam kita buat sambal, tumbuk. Habis tu letak satu bekas, kena solat sunat dulu kata beliau. Letakkan di tempat sajadah kita. Sembahyang sunat 2 rakaat tak apa. Sembahyang sunat mutlak boleh, sembahyang sunat 2 rakaat boleh. Yang tadi tu letaklah dekat situ dia kata. Saya ijazahkan siapa yang hadir kat sini untuk dapat amalan itu. Tapi saya sendiri cakap terus terang ni, saya tak pernah buat dengan orang. Saya tak pernah buat sebab orang tak pernah datang jumpa dengan saya untuk buat benda tu. Sebab yang sakitnya saya sendiri. Tapi ni dah tak ada dah ni dah. Tapi bekas dia tu ada kan. Sebab yang katanya orang panggil apa tadi Kak Azhar? Kayap ni dia macam kanser kan, dia ada macam urat-urat akar-akar tu kan. Tapi sekarang alhamdulillah tak ada apa dah. Elok dah. Jadi itulah ya. Yang saya boleh kongsi itulah mudah-mudahan. Sebab ada juga orang yang sakit, yang kayap ni dia akan tarik kita punya ni, jadi terik kita pun tak sedap kan. Kita nak solat lama pun tak sedap. Mana nak tahu petua-petua yang mudah tadi tu. Itu bersana tu bukan sebarang tu. Bukan ambil daripada sebarang tu, tidak ya.
Kemudian satu lagi petua lah, halang-halang kita dah cerita ni. Amalan ini baik untuk dua benda. Satu, sakit-sakit. Yang kedua, untuk orang yang lambat nak tangkap pelajaran. Jangan cerita orang, jangan hang lah tu dah, jangan. Pertama untuk orang yang sakit, yang kedua untuk orang yang lambat sungguh. Orang dah ketawa seminit dia tak ketawa ni. Lepas tu, tu kau baru dia ketawa. Nah, dia lambat sikit. Dia lagu ni. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Dekat ayat. Baca dekat ayat. Ayat ni, baca lagu ni. Bismillahirrahmanirrahim. 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 786 kali. Berapa hari baca pun tak kira. Kalau baca 360 hari, bila nak guna? Setahun buat ayat. Tahun depan baru boleh guna. Allah kata, janganlah lama sangat. 360 hari nak? 360, mohon maaf, 786 kali. 786 kali. Why it has to do with 7, 8, 6? Because there is a discipline of knowledge, what's so called, ada satu ilmu ni namanya hisabul jumal. Hisab al-jumal. Setiap huruf tu ada number dia. Ba ada number dia, sin ada number dia, mim ada number dia. Nah, memang exactly 786. Sebab tu jangan lebih, jangan kurang. Nah, baca di air. Tapi air itu tak boleh air mineral, tak boleh. Air ni mesti air datang daripada bumi. Kalau paling bagus air kolah dekat masjid. Kan kita ada kolah kat sini, boleh. Air Zam-Zam pun paling bagus, tak boleh lawan air Zam-Zam tu. Dia air yang paling bagus air Zam-Zam. Yang kedua, air yang ditadah pada malam Jumaat. Tapi jangan ditadah melalui rumah tu, jangan. Melalui ni rumah ni jangan. Sebab atap rumah tu macam-macam tu ada. Tikus mati pun ada atas tu. Jangan. Open air yang paling the best. Tapi open air tu pula jangan letak macam ni. Takut air tu naik atas. Buat atas sikit. Agak-agak air yang apa ni, terpercik dia tidak termasuk ke dalam. Nah, ya? Air bukit asalkan daripada bumi. Tak, kalau ikut guru ni wallahu alam lah, ni di petua dia ni. Dia tak nak air mineral, dia tidak nak air ni. Mungkin proses lah Kak Ajah. Barangkali although memang air itu diambil daripada bumi kan, tapi mungkin dia dah melalui mesin tu pula dibeli dengan duit rasuah, maybe lah. Tak tahulah apa pertimbangan guru ni. Nah, yang ijazah ni adalah Tuan Guru Haji Saleh. Tuan Guru Haji Saleh si Kedah. Nah, ni bukan sebarang amalan ni. Lepas tu sebab tu saya tak berani sebarang-barang bagi kat orang. Minumnya nanti itu je, mudah sangat. Baca saja. Baca dulu air itu 786 kali sampai habis 786 kali. Nah, maybe for few days. Nah, ya. Apa dia? Semua penyakit, insya-Allah. Ini khas untuk penyakit. Beliau tak sebut penyakit apa. Insya-Allah lah kita usaha. Sebab yang ni nak diminum ni Kak Aisyah. Ni. Kemudian bacalah sampai ni. Minumnya nanti waktu duha, jangan minum waktu lain. Waktu duha. Waktu duha macam mana nak tahu? Senang saja. Buka kalender dan buka jadual waktu. Kan ada situ kan disebut waktu syuruk. Inilah waktu duha lah tu. Paling bagus begini bukan waktu tu. Paling bagus lepas waktu syuruk tu campur 17 ataupun 16 minit. Itu baru betul-betul waktu duha. Boleh ya? Waktu syuruk yang dalam kalender tu campur lagi 16 atau 17 minit. Better 17 minit. Dia nak tahu waktu syuruk keluar ni senang je. Kena tahu dulu waktu subuh.
1 jam 20 minit, keluarlah ni, kepala matahari ni, keluar kat sini. Cuba tengok jam, exactly 1 jam 20 minit. Campur 17 minit. Waktu ni minum. Jangan waktu lain. Sebab waktu ni, waktu duha ni, waktu kecemerlangan, waktu kejayaan. Matahari itu, cahaya itu symbolizes the glory, the victory dan yang baik-baik itu. Saya ijazahkan juga untuk dua amalan ni pada semua sekali. Untuk yang kedua ni tadi, untuk penyakit. Untuk penyakit, boleh dibuat minum, tidak mengapa. Dah air tu, dah ada kat situ, nanti air nanti bawalah malam Jumaat, orang baca Yasin, buahlah botol air tadi tu, buka. Kalau orang baca Yasin, contoh kat sini Kak Ajah selalu khatam Quran saya dengar. Buka, waktu bulan Ramadan nanti buka, biar bertambah barakah, bertambah barakah. Air tadi tu yang pernah kita buat dulu tu, yang kita we had finish, we recited 786, jangan lebih dengan kurang. Ya. Yang kurang, soalan yang sangat bagus Kak Ajah. Bagus-bagus Kak Ajah hari ni. Mungkin kerana kita hijau sama, ayat ni pun hijau, penutup pun hijau. Hari ni semua green hari ni. Dia begini, soalan yang sangat baik untuk orang lain juga. Ya. Katalah kita baca dekat botol 1 liter, 1.5 liter tu, jadikan air tu ibu obat lah, maksudnya ibu kita buat tu. Nanti bila dah setengah tambah. Paling bagus kata beliau air kola. Air mineral, air zam-zam tu memanglah tak boleh lawan lah. Tapi paling bagus juga lepas tu air zam-zam, air kola ni, sebab dia selalu dengar orang azan, orang solat kan. Kalau Ustaz Khuzairi jadi imam sini kan dia dengar juga. Ustaz ni ya. Air masak, air mana dimasak? Air kola tak payah masak lagi, tak payah. Itulah, tengoklah kolah yang mana yang paling bersih. Kalau agak-agak yang macam bercampur-campur, ada lumut-lumut, tu tidaklah. Ya. Macam mana? Boleh, tak apa, boleh. Better berwuduk. Tapi kalau dah kena uzur, tak mengapalah. Tapi sebenarnya paling bagus air zam-zam. Apa sangat untuk penyakit kita kan? Kita jangan berkira sangatlah. Sebab air zam-zam tu memang mahal. Tapi untuk penyakit kita, penyakit tu lebih mahal lagi untuk disembuhkan ya. Kalau tak dapat juga air air kola. Kalau geli tengok kola tu, sebab kola dah sejak zaman Nabi Nuh dah kola tu. Umpamanya lah. Tapi sebenarnya paling bagus, paling lama, paling bagus. Tapi begini, saya pun ada pengalaman juga buat air ubat dengan orang ni. Memang saya cari juga di kolah-kolah. 7 biasanya guru kita buat 7 masjid, 7 kolah biasanya. Tapi kolah-kolah yang tak ada penutup, yang lama-lama lah kita pun, ya Allah, macam-macam dalam tu jatuh kan. Clorox pun ada. Budak-budak yang nakal-nakal lah. Kalau yang open, yang sentiasa dibersihkan, it's okay. Yang paling bagus yang ada penutup atas dalam tu sentiasa dibersihkan, itu paling bagus. Saya tengok kolah-kolah di kampung lain macam lah. Dia punya macam barakah dia tu lain lah. Sebab tu saya suka kalau buat air macam tu, saya akan pergi kampung-kampung, surau yang lama-lama. Air tu dia nampak macam perigi tu, nampak macam usang. Bukan perigi kola. Tapi barakahnya lain, bersih ya airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Merubah posisi tidur, dan yang lebih utama adalah bangun dari tidurnya kemudian solat sunat. Kalau kita dikacau, ubah kiri, ubah kanan. Lepas tu kanan dikacau lagi, kiri lagi. Paling bagus bangunlah daripada tidur tu, kemudian solat sunat. Jangan terus solat sunat, wuduk dulu. Ini terus mamai tu solat Allahu Akbar. Rupa-rupanya jangan cerita benda tu ya.
Takut kain pelikat dia bergulung dekat pinggang. Dia tak sedar. Tak faham ya. Bahasa tinggi sangat. Takut abang ngaji, tu bangun tidur, Allahu Akbar. Dia tak tahu kain pelikat dia tu bergulung dekat pinggang. Dekat pinggang sahaja. Fa in ra'a ahadukum ma yakrahu falyakum falyusalli. Jika salah seorang daripada kamu melihat mimpi yang buruk waktu tidur tu, bangunlah dan solat 2 rakaat. Maksudnya apa? Setelah berwuduk. Jangan tu solat rakaat tadi tu. Itulah kalau orang tak mengaji, macam itulah dia faham. Oh, bangun tu solat. Walhal mungkin tadi, mohon maaf ya, dia bermimpi ataupun ada air madhi. Adapun ada najis dekat seluarnya. Tidak menceritakan mimpi tersebut kepada sesiapa pun. An Jabirin radhiyallahu taala anhu qala, daripada sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam faqala, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, ra'aitu fil manami ka'anna ra'si quti'. Ya Allah, ya Rasulullah, I saw in my dream as my head is beheaded, terputus. Qala, kata Jabir, fadahiqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suka Nabi dengar, senyum Nabi. Lucu juga orang ni, lebih kurang gitu. Seraya waqalat, Nabi dan Nabi mengatakan, idza la'iba syaitanu bi ahadikum fi manami fala yuhaddits bihi an-nas. Jika syaitan mempermainkan salah seorang daripada kamu dalam mimpinya, maka janganlah diceritakan mimpi tersebut pada orang lain. Sepatutnya dia jangan cerita pun tak apa tadi, tapi pada dengan Nabi okeylah, sebab Nabi pun boleh bagi tahu apa yang sepatutnya. Kenapa jangan cerita ke orang? Kalau kena dengan kawan yang baik tak apa, tapi takut kena kawan yang suka menakut-nakutkan. Walhal kita mimpi yang biasa-biasa je, dia pun jangan-jangan kamu ada masa 3 minggu lagi untuk hidup. Sebab kawan saya, dia mula walhal tadi tak ada apa pun, ditakut-takutkan macam tu, kita pun jadi down dibuatnya. Kerana percaya, jangan percaya sangat lah. Jangan percaya sangat, dah tak percaya lagu mana dia dah cerita kat kita kan. Kita pun, jangan risau. Jangan percaya sangat. Ni biasa saja. Tapi itu mahal tu. Dia cerita juga. Sampai kita jadi susah hati. Jangan cerita kat orang. Yang orang olok-olok jangan cerita. Dengan tok guru ke, dengan kawan rapat tak apa. Kawan-kawan yang baik, dia sentiasa akan to always make you calm. Kita rasa risau lah, mimpi lagu ni. It's okay. Itu mainan mimpi je tu. Dan kalau benda buruk pun, selalunya mimpi tu dia vice versa. Kalau mimpi buruk, dia jadi baik. Kalau mimpi tu baik, alhamdulillah. Tak pula dia kata buruk. Ini kawan yang baik ni, kawan yang bagus. Jangan sampai kawan tu jadi semput nafas dibuatnya. Dan terpaksa pakai asma tu apa? Inhaler. Kerana dah semput nafas dibuat orang ni tadi. Jangan ya. Ada kawan-kawan macam tu kan. Lain-lain dia kata saja ya, main-mainnya. Kita kawan tu dah tercungap-cungap dah dibuatnya. Subhanallah. Tengoklah. Bergurau jangan sampai teruk sangat. Saya difahamkan ada orang yang melatah sampai letih dia. Jadi kawan tu suka tengok orang melatah. Orang lelaki pun ada melatah. Jangan, kesian tengok dia. Tidak mengertikan mimpi tersebut dengan pengertian apapun jangan. Unless kita orang yang pandai menafsir mimpi. Salah satu buku yang baik dimiliki, tafsir mimpi. Tulisan Al-Imam Muhammad coba sambung, Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin. Beliau satu zaman dengan Al-Imam Al-Hasanul Basri, dan beliau kalau menafsir mimpi selalunya tepat. Inilah ilmu yang jarang orang tahu, hatta ulama sekalipun.
orang yang tertentu sahaja. Saya dah cerita dengan tuan-tuan dahulu ya, macam mana Imam Hasan al-Basri segan nak cerita mimpi beliau, walhal mimpi beliau itu rupanya baik rupanya. Kenapa? Mimpi berada di dalam kandang kambing dalam keadaan dada terbuka dan pegang sebatang tongkat. Nak tahu lebih, tanya dengan Kak. Sebab tiga-tiga tanda tu dah beliau sebut. Yang lain ke dah lupa? Tak ingat dah. Apa tafsir mimpi itu? Berada di kandang kambing tu tawadhu. Masya Allah, Kak Ajah ingat Dan terbuka dadanya, terbuka, orang yang sangat terbuka, open minded. Walaupun dia ini orang yang alim, tapi bab kebenaran dia akan terima daripada semua pun. But then dengan tongkat, apa tu Kak Ajah? Tegas, firm footed, very steadfast. Walaupun orang nak lobby dia ke ataupun nak menangi hati dia, tapi dalam bab kebenaran semi no confrontation, macam tu. Meludah ke kiri tanpa air liur, ludah kiri macam ni, ataupun 3 kali biasanya, macam tu. Jangan diludah dengan air liur kena kat muka kawan sebelah. Kenapa ni? Saya nak menghilangkan syaitan. Kata kawan ni, hang syaitan. Bergaduh pula, ICU pula lepas tu. Faedah. Sebahagian ulama berkata, jika 2 ayat ini dibaca sebelum tidur, maka dia tidak ihtilam mimpi sehingga keluar ayak mani. Ni bila baca ni, bila. Kalau memang ada jenis orang yang dia tidur, mimpi keluar ayak mani. Memang ada orang macam tu. Wa imma, baca ayat ni lah. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un 'alim. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Surah Al-A'raf ayat 200 sampai 201. Kenikmatan abadi itu. Tolong pesan-pesankan. Saya teringat ada satu amalan Habib Omar untuk orang muda-muda, bukan orang tua, orang muda-muda. Orang muda-muda yang biasanya mereka umur teenagers. Ketika itu dia punya itchiness sangat tinggi. The degree of itchiness itu sangat tinggi. Ketika itu pesanlah mereka untuk baca ini. Ini baik juga untuk mengurangkan gelojak nafsu syahwat dia tu. Budak-budak, bukan bapak budak ni bukan mak budak ni, untuk budak-budak yang ages tadi tu. Tapi jangan baca selalu, baca ketika dia bersyahwat tinggi, kuat. Bacanya Ya Qahhar 181 kali. Ya Qahhar. Ni tulis ni bukan untuk diamal Tulis ni untuk diajar pada budak-budak. Jangan diamal. Bahaya nanti. Kalau tak ada masalah jangan. Nanti lemah, nanti lain cerita. Saya tak ada ilmu menguat balik. Cakap tosang ni betul nampak macam gurau ya. Ini memang khas untuk orang muda saja. Jangan try. Sebab ini khasiatnya untuk melemahkan syahwat. Jangan diamal sebab kita normal. Ini untuk orang yang budak muda-muda ni lah, dia pandang tengok perempuan keluar air madhi, mohon maaf ya, ataupun perempuan tengok lelaki keluar air madhi. Ada juga tu. Takut terbawa kepada zina tu yang takut tu. Ajarkan ya. Ada juga ajar orang tu. Ajar dia tu. Boleh. Ini usaha kita ya. Baca dia 181 kali. Ya Qahharu, Ya Qahhar, Ya Qahharu, Ya Qahhar. Kemudian baca ayat ini.
Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Jabbar subhanallahi amma yushrikun. Itu dua ayat tu dibaca. Huwallah, surah Al-Hasyr ayat berapa tak ingat saya. Yang itu. Baca ayat tadi. Wallahu alladhi mula-mula tadi apa baca ayat tadi? Alimul ghaibi wasyahadah tu. Wallahu alladhi la ilaha illahu. Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddus. Dua ayat tu dibaca dulu, kemudian baru baca ya qahar, ya qahar, ya qahar. Mudah-mudahan taklah dia kuat sangat syahwatnya tu. Kalau dah orang tua tadi Kak Ajah nak buat macam mana? Sebab tadi memang khas untuk orang yang kuat syahwat. Bahaya orang kuat syahwat ni boleh terbawa nanti ke tempat yang lain. Na'udzubillah. Ya, sila. Apa dia? Ya. Baik. Soalan ni sangat bagus pengaji. Saya pun tak tahu jawapan dia. Sebab ini adalah amalan daripada orang yang beramal. Sebab yang ini tak ada dalam Quran, ya. Tak ada dalam hadis, tetapi mengikut tajribah ulama. Tajribah ni begini. Jarraba ulama buat. Jarraba, buat. Akhirnya tajribat, banyak dia buat. Mujarrab. Tu jadi mujarrab tu. Jadi orang Melayu kita pun kumpul amalan-amalan mujarrab, akhirnya mujarrabat Melayu. Tu jadi kitab mujarrabat tu. Asal perkataannya jarraba, cuba. Nah. Kedai mamak. Itu apakah hukumnya? Hukumnya boleh. Tu namanya istilahnya tafaul, mengambil barakah. Jangan ditengok 786, jangan. Bila tengok bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita tahu tu. Itu 786 tu adalah bismillahirrahmanirrahim. Ada tak motor nombor plate motor 786? Ada, saya tahu tu apa rahsianya tu. 787 pun saya tahu. Sebab kami juga diijazahkan guru begitu. Sebab tu saya tahu. Tapi benda ini namanya ilmu alat, ya. Ilmu alat. Ilmu tak ada daripada Quran, tak ada dalam hadis, tapi bukan bermakna tak boleh. Sebab selama mana tidak ada Quran hadis yang mengatakan tidak boleh, silakan sahaja. Antara amalan guru kami apa? Baca surah Al-Fatihah 313. Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak dalam hadis sebut macam tu 313? Tak ada. Tapi boleh tak amal? Boleh, sebab tidak ada hadis yang kata haram. Kenapa 313? Sebab bukan malaikat. Rasul ada 300. Itu pun khilaf, ada kata 314. Rambut Nabi kita semuanya adalah 314. Bukan. Rambut Nabi kita adalah 124,000 helai. Rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 124,000 helai. Ya. Nama Nabi Muhammad mim ha mim dal jumlahnya 314. Siapa yang ada buku sifat 20? Ada tak bawa sifat 20? Tak ada nah. Dalam buku tu saya letak. Ada dalam kitab Kifayatul Awam. Syekh Al-Malawi bagi tahu begitu. Itu nama rahsia yang jarang kita tahu. Itu namanya faedah. Itulah tadi mengaji, tak ada dalam Quran, tak dalam hadis. Tapi kenapa kita buat begitu? Ulama-ulama yang pandai buat begitu. Jadi macam kita jugalah petua. Kenapa sampai sekarang orang tak boleh lawan sate kajang? Walaupun katanya Datuk Samuri dah meninggalnya.
Kenapa tak ada orang boleh lawan sate kajang? Sebab sate tu ada petua dia tu. Nah, dipatternkan itu supaya jangan orang lain ambil. Sama juga dengan KFC. Ya, sama juga McDonald. Ayam goreng McDonald. Apa pun whatever. Kan dipatternkan. Tak sama masakan orang lain dengan masakan yang diwarisi turun-temurun dengan datuk nenek kita. Tak sama. Dia mesti ada rahsianya tu. Sama juga kenapa 187 786 wallahu alam. Nah, boleh? 313 tu adalah bilangan Rasul. Tak, ini amalan begitu saja. Amalan setiap hari, antara amalan yang kami terima daripada guru kami, baca suratul Fatihah 313. Yang tu banyak rahsia lah tu kalau nak ni. Sebab nak mengamal bukan mudah. Paling kurang 25 kali sehari Fatihah. Paling kurang. Sebab 3 kali baca Fatihah bermakna satu Quran. Paling kurang lah. Ini amalan ni berijazah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat saya nak berhenti kat sini dulu sebab dah 15 minit. Mari saya gunakan buku yang biru tadi tu. Oleh kerana buku saya dah tak ada, saya pinjam buku Zahir. Sedikit ya. Pukul 12 sharp kita berhenti insya-Allah. InsyaAllah 15 minit. Bismillahirrahmanirrahim. 40 hadis. Kenapa saya kumpul 40 hadis? Sebab saya nak mengikut ulama-ulama dahulu yang mengumpul 40 hadis. Antaranya siapa? Al-Imam An-Nawawi. Banyak lagi sebenarnya. Tetapi perasan tak? Walaupun disebut 40 hadis, berapa hadis dalam tu? 40 berapa Kak Azhar? Itu lebih sangat, kurang sikit 42. Itulah sebabnya dalam buku ni tuan-tuan akan tengok hadis saya ni 42. Itu ada rahsianya tu. Kenapa 42? Tanya dengan saya, kenapa 42? Jawapannya ialah kerana saya mengikut Imam Nawawi. Itu je. Jadi tanyalah dengan Imam Nawawi. Beliau sudah meninggal tahun 674 Hijriah dahulu. Kita sekarang 1439. How many years ago? Nah, yang penting ialah saya ikut ulama-ulama. Walaupun saya bukan ulama, mudah-mudahan kita dapat kebaikan yang besar. Nah, buku ni memang special lah dalam hidup saya. Demi Allah saya kata. Nah, ni dah buku yang ke-25 ataupun ke-26 saya tulis. Tapi buku ni paling rapat dalam hidup saya. Buku Safinatun Najah kerana dia payah dibuat. Itu untuk ulama-ulama dan untuk orang biasa pun. Tapi yang ini memang diamal every day ni. Sebab tu saya rasa dekat sangat. Sampai saya kata, saya pernah ketika menulis ni, saya berazam, ya Allah, memang payah tulis buku ni. Nampak ringan kan? Payah nak bariskan lagi, nak surah-surah kena exact, kena tepat, apa doa kena tepat. Payah ambil masa ni. Tapi saya usahakan juga sebab saya nak beramal. Kalau saya tak beramal pun, buku ni mendorong orang beramal. Macam tu juga tuan-tuan, kalau ada duit rezeki lebih, beli banyak sikit. Sebab harganya pun tak mahal mana. 15 ringgit je ni. Hadiah kawan-kawan. Hadiah. Berlumba-lumba sebab kalau dia amalkan ini, contohnya asbab baca buku ni, dia sembahyang sunat sebelum zuhur tak 2 dah, 4 dah sekarang. Saya tengok ada seorang hamba Allah, saya tak nak sebut nama lah. Saya ajar beliau kalau boleh janganlah sembahyang 2 rakaat, sembahyanglah 4 rakaat. Tapi kalau rasa terbeban sangat, buat sekaligus. Macam mana? Usalli sunnat az-zuhri 4 rakaatin, tapi kena sebut qabliyatan lillahi ta'ala. Buat 4 rakaat. Sebab kadang-kadang menunggu lama.
Kadang-kadang laju juga. Bila laju tu, buatlah 4 rakaat. Kalau agak santai, kerana kita dah datang awal, buat 2-2. That is the best. The more you do, the more reward you will get. As if you 2 rakaat, you will have there how many niyat? 2 times. How many salam? 4 times. 4 kan, 2-2. How many tahiyat akhir you will be reciting? 2. Itu lebih banyak. Tapi kalau malas macam saya ni, buat sekaligus 4 saja. Pahalanya ya Allah. Sembahyang asar, Nabi sebut siapa yang sembahyang asar sunat 4 rakaat, lepas api neraka daripada dia. Kalaulah dia buat itu, kemudian dia meninggal, lepas api neraka. Buat bukan payah sangat, 4 rakaat. And the way how to perform, saya letak kat sini. Mari kita lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sila. Ya. Soalan yang sangat bagus. Boleh Abang Haji? Semua bagus-bagus soalan mengaji ni. Hari ni bagus-baguslah soalan. Jawabnya ialah paling bagus dua-dua tadi mengaji. Dua-dua paling bagus. Dua-dua baca surah. 4 rakaat paling bagus baca 4 surah. Cuma tahiyat awal itu boleh pilih sama ada nak tahiyat awal ataupun tidak. Tengok mengaji. Kalau agak-agak majlis di surau tu nampak macam pelik, orang tak pernah tengok kita sembahyang, jangan tahiyat awal. Sebab nanti takut hairan. Oh ni kenapa sembahyang lagi? Dia tak ni ke? Tak percaya dengan imam ke? Jangan-jangan sembahyang qada. Jangan-jangan zaman Prof Yeye dulu, mula mulut orang, buatlah 4 rakaat sekaligus mengaji. Gitu nah. Kalau saya selalu 4 rakaat sekaligus sebab lepas isyak ke lepas ni selalu orang ajak ustaz makan kan. Jadi tak boleh lambat-lambat sangat. Taib. Apa soalan tadi mengaji sebelum saya masuk ke sini? Ada soalan Bang Haji tanya, kalau diketahui umum lebih baik sembahyang qada mengaji nah. Baik. Ya. Baik. Baik. Orang yang berhutang sembahyang fardu ni, contohlah sembahyang sunat biasa, ba'diyah ataupun qabliyah ataupun sembahyang tahajud, yang mana lebih perlu diutamakan? Jawabnya muktamad dalam mazhab kita ialah sembahyang fardu. Cuma mengaji nah, kalau sembahyang duha contohnya, sebab dia tak selalu datang, biar sembahyang duha dulu, baru kita qada. Sama juga dengan tahajud. Biar paling kurang yang mula 2 tu tahajud. Yang the rest qada saja. Walaupun tak ada kita sembahyang tasbih, taubat, istigharat, jangan risau. Sebab Allah tahu kita kalau boleh, kalau tak berhutang memang kita nak sembahyang. Tapi oleh kerana ada hutang, wajib bayar hutang. Kalau sembahyang sunat, macam bersedekah dengan hutang. Mana satu perlu dibagi prioriti? Hutang. Jangan bersedekah. Kawan tu hutang 7 purnama tak dibayar. Takut nanti masuk dalam Facebook. Biar bayar hutang dulu. Sedekah tak sempat, tak mengapa. Selesaikan hutang. Sama dengan ni tadi. Cuma kata ulama begini. Kalau kita sembahyang sunat dengan yakin kita masih panjang lagi umur, silakan sembahyang sunat. Ba'diyah baik, qabliyah baik. Tapi kalau takut-takut, contohnya, sekarang ni pukul 11.54. Pukul 12 nanti akan dihukum pancong. Subuh tadi tak bayar lagi ni. Jangan sibuk untuk sembahyang duha. Haram hukumnya. Kerana for the next 5 minutes ahead akan digantung, matilah ketika itu. Itu sahaja kata ulama, wajib diberatkan sungguh-sungguh untuk sembahyang qada. Adapun kalau waktu masih panjang, sembahyanglah sunat dahulu. Tapi pendapat ini pendapat yang tidak kuat. Yang paling kuat sembahyang qada itu. Kenapa? Sembahyang qada kan wajib. Sembahyang itu kan sunat.
Wajib dibayar, sunat dibuat. Satu. Sembahyang qada statusnya seperti sembahyang fardu. Sembahyang fardu statusnya seperti sembahyang wajib. Satu sembahyang wajib hanya dapat ditandingi oleh 70 sembahyang sunat. Sembahyang sunat buat 70, baru dapat satu yang wajib. Ambil lebih mudah kita faham. Satu rakaat wajib itu boleh dilawan dengan 70 rakaat sunat. Bermana-mana mahal. Wajib. Bermakna sembahyang qada itu mahal tak? Mahal sembahyang qada tu. Cuma kita dah biasa sembahyang, tak apalah qada dulu baru sembahyang sunat itu. Kalau masih rasa panjang umur lagi. Kalau bagi saya rugilah. Kenapa? Orang nak bagi 70,000. It's okay. 1,000 is enough. Ada ke orang macam tu? Kalau bak duit saja, orang nak bagi 70,000. Kita, it's okay, saya nak jadi orang yang zuhud. 1,000 je kita nak. Itu bukan zuhud tu. Kita nak sebut perkataan tu takut kasar sangat. Nah, orang nak bagi 70,000. It's okay. Orang apa adanya. Walau dia nak berhutang lagi dengan orang nak duit yang lebih. Dalam bab duit pun kita berkira-kira. Ini kan pula dalam bab ni. Cuma, yang ini saya tengok orang Malaysia masih tak berapa nak terima. Kenapa? Dah selalu sembahyang sunat. Tapi ini saya bagi kefahaman hukum nak buat begitu. Tapi jangan pula diremeh-remehkan sembahyang sunat itu. Yang penting wajib dulu. Tapi dah selalu sangat rasa tak sedap lah tak sembahyang sunat pasalnya. Sila mengaji. Ya. Ya. Tidak mengapa dalam solat. Boleh, tidak mengapa. Contohnya, orang sembahyang tarawih, kita qada subuh. Boleh. Ikut imam. Tidak mengapa. Buat, tapi jangan dia menyalahi imam pula, ikut imam tu. Dapat juga pahala berjamaah. Pahala tarawih tu tak dapat lah, tapi mudah-mudahan dapat juga, mudah-mudahan. Kenapa? Tarawih tu sunat. Ini wajib ni. Sembahyang kita tak mengapa. Sebab apa? Lagi besar pahala. Sembahyang tarawih satu rakaat, satu tarawih dapat satu fardu. Kalau sembahyang qada dapat 70 fardu. Man taqarrada fihi bi khaslatin kana kaman adda faridatan fima siwa wa man adda fihi bi faridatin kana kaman adda 70 faridatan fima siwa. Whosoever performs any recommended things in the blessed month of Ramadan is just like you will get the reward of fardu. If you perform one fardu, Allah will give you as you perform 70 fardus ataupun yang wajib. Kenapa tidak? Boleh mengaji. Cuma kena belajar kena tanya ustazah dulu macam mana caranya. Jangan jadi heran orang tengok. Kunut pula tengah-tengah. Hang sembahyang apa? Batal sembahyang orang ni. Saya pun tak tahu, dua-dua batal. Tapi orang ajak saya lagu ni, dua-dua batal. Sebenarnya betul sembahyang dia tu. Kalau malu-malu sangat, tak payahlah berkunut. Usalli pun jangan kuat sangat. Usalli fardus subh. Orang lain usalli sunat tarawih kan. Jangan kuat sangat. Usalli fardus subh ya. Subuh. Kawan. Walau dia sembahyang betul, tak faham. Usalli fardus subh. Slow-slow ya. Tak payah usalli pun tak apa. Tapi rugi pasal dalam mazhab Syafi'i sunat kan. Siapa nak lebih tahu benda ni, kita bawa ke session akan datang sebab yang ni tak dah nak buka saya ni ni tinggal 3 minit ni. Terima kasih Abang Haji, nanti kita buka nanti. Hadirin, mari kita lihat sikit saja muka surat sebelah. Muka surat sebelah. Berwuduk dengan sempurna dan berdoa selepas wuduk. Ini saya nak abang ni. Saya
tak cukup dengan itu. Ada tempat hadis yang perlu ditunjuk amal, saya tulis cara beramal. Kalau tak sedetail pun, I'll try to make it detail. Contoh ya, muka surat 12. Kan tadi berwuduk dengan sempurna. Saya tunjuk panduan beramal. Sebab tu buku ni special hadirin. Saya jarang buat buku macam ni. Milikilah buku ni. Ketika hendak berwuduk, bukalah lengan baju atau jubah. Look. Lengan, jangan dibuka baju. Dibuka lengan baju tu. Atau jubah, diajar lagi tu dengan melipatkan lengan jubah sebelah kiri terlebih dahulu. Ni, selebih kiri. Saya tak bubuh lah. Buka lah kancing bajumu. Ya, tu detail sangat. Buat kemudian apa? Ni nak habaq sikit je. Kemudian sebelah kanan, bawa sebelah kanan. Detail. Apabila telah selesai berwuduk dan hendak berdoa, turunkan ia bermula dari sebelah kanan. Turun dulu. Kanan. Tengok. Ni sunnah Nabi ni. Kemudian bawa kiri ni. Kancing lah ni. Tak perlulah nak satu-satu. Saya pun kena bubuh tang tu. Kancing lah ia supaya nampak kemas. Tu habislah masa saya. Sebelum berwuduk, bersiwaklah kerana ganjarannya sangat besar sekali. Siwak. Masya Allah. Tengok habis. Setelah itu berwuduklah dengan sempurna. Lagu mana? Termasuklah tidak menggunakan ayat yang terlalu banyak, membaca doa untuk setiap basuhan anggota wuduk, tidak bercakap-cakap, menyempurnakan basuhan pada setiap anggota wuduk, dan melakukan semua sunat ketika berwuduk seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Ini menunjukkan penulis ni orang yang bijak. Kenapa? Kenapa? Dia tak list down kan apa yang sunat-sunat tu, panjanglah tulisan dia. Cukup dia habaq seperti yang disebutkan dalam kitab fiqh. Bijak tak dia? Mohon maaf ni, masuk bakul masuk lift ni, tekan lift sendiri ni Tengoklah last selepas berwuduk, menghadaplah ke arah kiblat. Satu-satu disebut menghadap ke arah kiblat. Bukan tu saja, dongakkan muka ke langit. Jangan dok tunduk, dongak ke langit. Jangan dongak saja. Dongak tu walaupun buta. Walaupun orang tu buta. Tengok, jarang buku sebut lagu ni. Walaupun berada di dalam bangunan. Kita kan nak dalam bangunan ni, tengok lagu ni tak ada kerja. Tak, kena dongak juga. Walaupun buta. Saya sebenarnya ambil 2-3 buah buku ni, saya combinekan jadi satu poin kat sini. Dengan kedua-dua tangan diangkat. Kena angkat. Dalam bab doa jangan tawaduk. Jangan tawaduk sangat. Dia kena angkat macam ni. Ni diajak oleh guru kita. Tengok ke atas. Dalam bangunan tengoklah apa-apa tak apa. Atas bangunan tu. Dalam bangunan ni kan. Tengoklah apa. Paling kurang kita tahu kat mana lampu rosak. Tapi kena naik atas. Kemudian ketika itu berdoalah dengan membaca ini. Tengok tuan-tuan, setiap wuduk tu ada doa masing-masing. Ni kalau saya nak cerita panjang lah. Nanti tolong bawa ni, bulan depan tolong bawa sebab saya berniat setelah kita baca ni sikit, 15 minit saya baca ni supaya amalan tu dapat kita tahu. Dan tolong jangan tunggu bulan depan. Saya nak ijazah saat lagi ni. Terus amalkan. Dalam ni terus amalkan. Dia every step tu sangat clear. Saya jelaskan. Sangat clear kat sini. Kalau tak tahu, tanya dengan sahabat-sahabat. Tak tahu, tanya dengan Kak Ajah Hawa. Tak tahu, nanti dia tanya Ustazah Nur Hafiza. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan dulu muka surat 189. Nama elok-elok lah. Tapi saya tolonglah jangan saya nak terus balik lah. Maksud kata tak dan sain. Terima ijazah saja. Nanti bulan depan saya mai. Mungkin saya mai. Tak boleh nak cerita juga awal sikit lah. Pasal kat sana kena habis pukul 10 di Masjid Negeri. Ada kesempatan saya sain. Jangan risau belakang ni ada sain ni. Tak sain pun tak apa.
sebut kami terima. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan semua yang hadir dekat sini untuk mengamalkan semua amalan dalam buku ni dan untuk meriwayatkan hadis 40 ni yang bersama dengan guru-guru saya yang mengijazahkannya. Tuan-tuan sebut kami terima. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku tu ada lagi kat belakang. Saya mohon maaf lupa dengan Kak Ajah Salwa tadi. Tak dan minta izin tadi. Terus kami daripada Masjid Negeri tadi tu, biasa saya minta izin dulu nak ni kan. Mohon maaf Kak Ajah lah. Terus saja tadi. Itu sahaja. Lain kali kita sign saya nak balik. Ni insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.